Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ahlika wa ahlika missalam. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika alayya wa bi zambi fa'fili fa innahu la yaghfiru illa anta. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Azza wa Jal di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, dari sekecil-kecil nikmat hinggalah sebesar-besarnya. Apakah nikmat yang kecil itu? Nikmat dunia. Dunia nikmat kecil. Apakah nikmat yang besar itu? Itu nikmat akhirat. Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 77, Kul mata'ud dunya qalil. Katakan hal berkataan dengan dunia itu kecil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Sesungguhnya akhirat itulah yang kekal abadi. Mudah-mudahan kita jangan salah letak, jangan salah besarkan nikmat. Nikmat yang besar kita kecilkan, nikmat yang kecil kita besarkan. Dia. Bila salah letak, maka dia jadi zalim. Apa itu zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim ni yakni tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang selalu cakap adil, zalim. Adil ni nampak dekat pemimpin, satu. Kedua, nampak dekat orang nak kahwin lagi. Tu nampak tak adil, tak adil. Sedangkan adil ni itu terletak pada semua manusia. Yakni adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Persoalan, adakah kita telah meletakkan nikmat pada tempatnya? Bagaimana meletakkan nikmat pada tempatnya? Meletakkan nikmat yang besar pada tempat yang besar, nikmat yang kecil pada tempat yang kecil. Nikmat akhirat itu besar, nikmat dunia itu kecil. Tapi hari ini kita terbalik, kita besarkan nikmat dunia, kita kecilkan nikmat akhirat, maka zalim. Itulah zalim. Kita salah mentafsir nikmat. Dan ini hanya boleh dilihat oleh mata hati saja, tuan-tuan. Sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Itu nama dia benar bersyukur itu. Syaratnya mesti dia benar-benar faham apa itu nikmat, kemudian meletakkan nikmat pada tempatnya, barulah kita boleh faham penggunaan nikmat itu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dan sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Khair, alhamdulillah. Jadi kita bersiaran lagi pada pagi yang penuh barakah ini, pada pagi Ramadan, waktu duha 24 Ramadan. 24 Ramadan, menjelangnya tiba nanti Aidul Fitri dah tak lama. Allahu Akbar, pejam celik dah nak penghujungnya. Dan syukur pada Allah SWT, dan kita Allah takdirkan telah bersiaran dari awal lagi PKP kita. Dan alhamdulillah, sudah 60 hari, 60 lebih hari kita ber-PKP ni. Dan berapa siri kuliah pun wallahu alam, siapa boleh kira-kira lah berapa siri dah kita ni. Cuma satu je kita nak, pertama sebagai saya, tanggungjawab saya
sebagai penyampai kepada ilmu yang Allah telah amanahkan kepada saya untuk disampaikan supaya masa yang ada itu diisi dengan mengajak manusia ke Allah SWT. Itu kewajipan sebenarnya. Mengajak manusia kepada Allah Ta'ala ni kewajipan bagi semua manusia sebenarnya. Wajib. Sebab mengajak kepada Allah kan, mengingat-ingatkan, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kelebihan Allah lebihkan saya, tak ada apa-apa kelebihan pun, Allah lebihkan sedikit dari segi kata-kata, bercakap lebih. Jadi nak lebihkan cakap tu pada perkara-perkara yang membawa ingat kepada Allah SWT. Tu je. Jadi yang mana boleh mendengar lebih. Macam tuan-tuan sedang penonton sedang imam Allah SWT, Allah beri kelebihan mendengar. Dengar, setia pula tu, perhati, catat, mendengar lebih. Jadi mendengar lebih, gunakan kelebihan mendengar pula. Mendengar, isi masa untuk mendengar perkara-perkara yang membawa kepada Allah. Sebab Allah kata, azanul la yasma'una biha. Ada telinga tak mau dengar. Hati-hati. Yang tukang cakap dah tentu dengar. Yang tukang cakap dah tentu dengar, sebab bila dia bercakap dia dengar. Tapi yang dengar, kalau dia tak bercakap dia takkan dengar. Maka dia kena mendengar orang bercakap atau menerima nasihat. Menerima nasihat pula. Jadi menerima nasihat secara tidak langsung melatih untuk menjadi pendengar lah. Sedangkan orang yang menasihati itu sudah pasti dia mendengar apa yang dinasihati. Sebab tu kalau lagi baik setelah mendengar dan sampaikan. Kata guru saya, Datuk Saleh Omar Al-Qari kata, enta dah belajar ni Quran, enta kena ajar, sampaikan. Tok tak mahir lagi ni, nanti dah sampaikan mahir lah nanti. Nampak? Latihan kemahiran itu berlaku ketika kita menyampaikan nanti ilmu itu. Tak semua orang bersifat tahu. Dan ingat, manusia bukan sifat tahu. Jangan dabik dada lah kata kita ni tahu. Tidak boleh. Kerana tahu nama Allah Alimun, nama Allah. Mana ada orang mendabik dada dia tahu, dia serba tahu. Tidak boleh. Setiap orang diberikan kelebihan pada bidang-bidang tertentu, pada ilmu-ilmu tertentu. Sesungguhnya hakikatnya yang tahu itu hanya Allah Azza wa Jal. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah bagi tahu, kemudian pengetahuan itu jelas, tidak bercampur dengan kebatilan, dan sudah disahkan, sudah ditahqiqkan oleh para ulama. Kemudian perkara itu tidak ada keraguan, maka sampaikan. Nah, ini tugas kita. Kita ni menjadi umat yang terbaik itu apabila kita saling berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan kepada kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Nampak? Kita ni akan menjadi umat yang sebaik-baik, ya. Buku dah sampai dah Mak Umi, alhamdulillah. Ni untuk edisi hari Ramadan, saya tak syarah ikut muka surat buku Hakikat Kehidupan. Saya buat satu olahan yang universal, tetapi kaedahnya tak lari daripada hakikat kehidupan. Nanti bila dah habis ni, habis Ramadan insya-Allah, habis PKP nanti, maka kita akan masuk balik perbahasan tentang hakikat kehidupan secara online. Baik, insya-Allah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, berbalik kepada perbincangan kita tadi, bila kita dah jelas, dah tahu, kemudian kita sampaikan. Sampaikan, maka ilmu bila disampaikan makin bertambah. Itu satu benda yang takkan habis. Bila ilmu diberikan, maka makin banyaklah akan dapat. Sebab itu jangan jemu untuk sebarkan. Sebarkan, jangan jemu untuk sebarkan. Contoh macam pagi ni, sebarkan, share. Tekan butang share, sebarkan. Ilmu tentang apa ni? Tentang kebenaran kehidupan, hakikat kehidupan. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya di sini, kita ni mengisi masa kita itu dengan ketaatan. Kita isi masa dengan ketaatan, dan insya-Allah Puan Hafriza PM saya, tapi setakat ni stok pun dah nak habis, maka PM dia dulu insya-Allah. Insya-Allah. Dan kitab ataupun syarahan karangan itu, Hakikat Kehidupan, itu telah ditahqiqkan oleh Syekh Samahah, iaitu penasihat raja almarhum Tuan Guru Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Jadi sempat lagi ke? Sempat. Ni hari last, hari Isnin last. Baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Baik, pada pagi yang penuh barakah ni, kita berada di 24 Ramadan. Kita dah masuk menjelang, kita dah berada pada 10 akhir Ramadan. Jadi antara ciri yang kita kena adakan dalam 10 akhir Ramadan ini, dua perkara. Ni kadang-kadang kita, ya Allah,
Takut dah terlepas Datuk Kadar, lepas ke tidak, lepas ke tidak, lepas ke tidak. Nanti sekarang ni begini. Antara dua ciri ni adakan dalam diri kita, adakan dalam kehidupan ini, maka insya-Allah kita akan sedikit sebanyak tempias ataupun Allah akan pilih. Sebab Datuk Kadar ni adalah pilihan Allah Taala. Apa dua ciri? Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban, dua. Jadi perkara pertama yang kita kena bangunkan dalam diri kita ni imanan, kedua wahtisaban. Dua sifat ni kena ada. Apa di imanan tu? Itulah dengan penuh keyakinan. Membina keyakinan, yakinlah kita. Bina dengan kefahaman iman. Sebab itu perbahasan kita ni banyak akan mencongkil kembali. Kefahaman pengajian kita ni banyak nak melihat. Ada Tuan Nazrin, lupa ni ibu saya alamat nanti insya-Allah. Okey. Okey, baik. Jadi sekarang ni imanan wahtisaban, dua. Iman, ini perbincangan panjang lebar bab iman. Iman, perbincangan yang mesti kita kuasai bab iman. Wahtisaban, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat orang yang mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia sangat optimis, dia sangat bersangka baik dengan Allah, husnuzan. Ini sifat kita ni tuan-tuan, kita susah nak hargai benda yang tak nampak. Ni kalau duit kita senang harap dah dapat duit, tapi pahala susah nak harap ni sebab tak nampak. Dia hanya boleh nampak dengan iman. Iman pula hanya boleh terzahir apabila perjalanan iman yang dibangunkan dengan keikhlasan. Iman lawannya syirik. Lawan iman itu syirik, musyrik, kafir, kufur. Nampak? Jadi memantapkan keimanan dengan menghancurkan ataupun memperbaiki hati, mendalami isu-isu hati ini, itulah sedikit sebanyak akan memantapkan keimanan kita. Akan memantapkan keimanan kita. Nampak tidak? Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi sepanjang masa ini hidup ni, imankan. Tambah keimanan ni melalui kefahaman. Bagaimana nak iman ni? Kefahaman. Tambah kefahaman, tambah kefahaman. Sebab itu kewajipan menuntut ilmu itu, talabul ilmu faridatan ali kulli muslim. Jadi kewajipan menuntut ilmu, bukannya menuntut ilmu ni. Ni satu bab menuntut ilmu ni ya. Kita hari ini dimomokkan ataupun diprogramkan dengan menuntut ilmu tu dengan keadaan silibus pendidikan agama. Silibus pendidikan agama. Itu je kita faham. Jadi sebab itu pendidikan agama tu boleh dilalui secara formal. Tu pendidikan agama, pengetahuan agama. Yang dia klaim bahawa saya ni lulusan agama. Jadi yang tak ada agama jangan main-main cakap ya. Yang boleh bercakap agama saya je. Sebab saya lulusan agama. Nanti dulu. Memang dia ada lulusan agama, tapi tak bermakna orang lain yang tak ada kelulusan agama tak boleh bercakap agama. Kerana apa? Ada lagi satu bidang pengajian, iaitu secara talaki, secara informal. Macam contoh sekarang ini informal, tak dapat sijil pun mengaji. Berapa ramai orang mengaji yang tak dapat sijil, tetapi pengetahuan agamanya walaupun tak diiktiraf secara endorsement, tetapi pegangan agamanya mengalahkan orang yang ada pengetahuan agama. Nampak? Jadi jangan terikat dengan menuntut ilmu agama ni melalui mesti laluan formality. Formal, ini kena formal ni. Tu pendidikan formal. Pendidikan formal itu diatur sejak kita berada di bangku sekolah. Contoh anak-anak sekarang ni. Sebab tu benchmark, kalau saya nak cerita tentang pendidikan agama ni benchmark dia dekat sekolah menengah. Sebab tu sekolah menengah penting. Memilih sekolah menengah tu penting. Sebab setakat hari ni orang buat alumni sekolah menengah. Orang tak buat alumni universiti. Sebab alumni universiti ni dia bukan dia benda yang tu lebih luas. Sebab nak masuk universiti, kalau betul nak masuk laluan universiti, dia kena tengok sekolah menengah.
Kalau sekolah menengah dia tak ada, tak power orang panggil, dia tak ada aliran sekolah menengah, maka dia tak pergi ke universiti. Dia tak boleh masuk universiti. Orang yang ada laluan-laluan ke universiti ni, yang betul-betul contoh pergi Al-Azhar, dia mesti ada background sekolah menengah yang mantap. Macam contoh saya aliran sekolah agama, pendidikan budak agama, budak sekolah agama. Tinggal lagi sekolah agama itu JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, pada tahun dulu dah. Sekarang barulah nak umarak, ulul albab, baru nak combine-combinekan sains-sains ni. Kami dulu JAIS, antara sekolah tertua tu, Jabatan Agama Selangor SAMTAS, Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah. Nah, saya lulusan situ, aliran budak sekolah agama. Mak ayah hantar situ. Jadi pendidikan agama secara formal ni penting. Tetapi jangan terhad dengan pendidikan formal saja. Saya faham tak semua orang boleh masuk sekolah agama, kerana perlukan itu macam-macam lah diminta. Sebab itu saya, sekolah menengah saya tu, saya bagi peluang yang tak ada background daripada sekolah rendah, yang tak pandai cakap, tak pandai ni, masuk sekolah agama. Biar dia kurang-kurang sekolah menengah, dia ada sekolah menengah agama. Sekolah saya tu KBT, Kemahiran Bersepadu Tafiz. Nampak? Kemudian dia nak channelkan aliran dia pergi pada aliran terus kepada secara mainstream agama. Yang ini aliran agama, sama ada nak masih ambil ke Al-Azhar, Al-Azhariyun, ataupun nak pergi kepada teknikal. Tapi ingat, jiwa agama tu mesti kena ada. Jiwa agama tu mesti kena ada. Sebab tu agama ni itu mesti ada pada setiap manusia, bukan pada orang yang belajar agama je. Nampak? Jadi saya aliran agama. Daripada sekolah rendah agama, masuk sekolah menengah agama, sekolah menengah SAMTAS sekarang antara nombor 1. Saya duk tengok dah alumni SAMTAS, kalau pergi kat JAIS, Jabatan Agama Selangor tu semua alumni SAMTAS. Kalau Selangor lah, Selangor ni SAMTAS. Dia dengar budak SAMTAS tu, oh ni otai ni. Ramai ada orang best-best SAMTAS yang menjadi semua ulama-ulama besar. Jadi kami ni alumni SAMTAS. Sebut SAMTAS je, tu sekolah menengah ni benchmark. Universiti itu optional. Universiti ni optional. Sebab dia nak memperhalusi adab atau hidup tu dekat sekolah asrama. Dekat sekolah menengah tu sebenarnya dibangunkan kehidupan. Nak ceritalah sikit latar belakang itu je. Dan mesti kena ada susu jalur. Dia tak tiba-tiba ni background apa ni mengajar. Dia mesti ada background agama. Mengajar agama mestilah kena ada background agama. Tapi kalau nak berdakwah untuk agama, dia mesti orang agama. Beza tak? Beza. Mengajar agama mestilah kena ada background agama. Nampak? Nampak? Tapi kalau nak mengajak orang ke arah agama, itulah dia kena ada. Dia kena jadi orang yang beragama lah, orang Islam. Nampak? Seksyen 11 puan SAMTAS Shah Alam tu. SAMTAS Shah Alam seksyen 11 tu, tengah-tengah tu, itu sekolah kira tertua tu. Ada satu lagi di sekolah perempuan. Sekolah perempuan, kami dulu lelaki perempuan. Ada beza. Jadi berbalik pada isu kita tadi. Isu apa tadi? Agama. Jadi agama ni wajib dituntut. Mesti kita kena menguasai agama, yang mana agama dikuasai dengan iman. Imanan wahtisaban. Boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Yang luar negeri pun boleh. Ada je yang sekolah Penang pun masuk sekolah saya, tak ada masalah. Yang penting pertama dia memang nak azam, dia nak ada background agama, boleh mengaji, boleh jawi, sila masuk, tak ada masalah. Tapi tempat terhad lah, pengambilan tahun depan. Bagi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi cuma sekarang ni kita kena faham, kita ni orang agama, mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mengucap 2 kalimah syahadah, itu orang agama. Jangan tengok agama pada sekadar institusi. Jangan tengok agama sekadar pada masjid. Tu jadi masalah tu. Keluar masjid dia jadi orang lain. Kita berada di mana-mana orang agama. Mesti kat mana-mana mesti orang agama. Mesti kena bawa prinsip aku ni agama. Kat mana pun orang akan burukkan aku kerana agama. Agama orang burukkan kita ni, sini ke orang Islam. Islam juga dapat nama. Macam budak-budak saya, sekolah saya,
Dah nama pun dia pelajar sekolah agama, lagilah jangan cari pasal. Saya cerita pengalaman saya sikit tuan-tuan. Sebelum saya terus ni, mukadimah sementara ni. Mukadimah sikit. Setelah saya habis bidang Azhariyun ni, sijil menengah agama di Samtas ni, dia ada pilihan. Sebab kita ada aliran sains, aliran agama. Dua-dua ni boleh pergi. Sebab kita ada sijil menengah agama ni. Sama ada nak sambung STAM, sijil tinggi agama Malaysia, atau ambil sains. Saya Allah tak ada ambil sains. Ini yang nak di umarak kan ni. Biar orang yang ambil bidang-bidang, contoh engineer, arkitektur, doktor ni mesti daripada orang budak agama. Barulah bila dia duduk bidang itu, dia tidak huru-hara. Tapi sekarang ni itulah, nak melahirkan budak sekolah agama yang nak ambil bidang teknikal tu, rupanya bila dia terjun dalam bidang teknikal, hilang agama dia. Ni yang bahaya ni. Sebab tak kuat dia punya pegangan dia, kita bimbang. Sebab time belajar, bila dia duduk belajar, kalau tak difahamkan dengan kehidupan, dia nampak, dunia itulah kehidupan dia. Gaji dah besar. Gaji besar, engineer, arkitek, lawyer. Itu semua gaji-gaji besar, bukan main-main kecil yang gaji. Dia yang tak nak ni, kalau dia tak ada bidang, dia tak ada, bukan budak sekolah agama, bukan tak ada aliran agama pun masuk sains. Itu pun kalau Allah nak pilih dia menghalusi agama pun boleh. Jadi maksudnya perjalanan tu kita kena tengok dia. Bila kata kita ni sekolah agama, kita kena mesti duduk pada semuanya. Betul kata budak agama, dan lagi kalau budak sekolah agama, lagilah dia kena jaga. Saya contoh masuk, habis dia belajar sekolah agama Samtas, sambung arkitektur. Nak bagi tahunya, satu-satunya budak sekolah agama waktu itu yang masuk bidang aliran teknikal. Tahu, nak cerita, saya dapat seorang pensyarah Cina. Saya ingat lagi namanya Madam Ong. Dia tanya apa? Itu Farid mana? Itu dia bukan budak sekolah agama kah? Itu waktu tu, saya ingat sampai sekarang ni. Dia cakap apa? Waktu tu saya lambat masuk kelas. Saya lambat masuk kelas ya? Dia cakap apa? You mana itu Farid? You bukan budak sekolah agama ke? Budak sekolah agama itu agama masa mah. Dia nampak kita tu, jangan main-main. Batu mana anak-anak yang ada background agama sambung aliran apa-apa, pastikan jangan ubah prinsip agama dia. Jangan rasa malu nak bagi tahu saya pelajar agama. Sebab minority. Budak sekolah agama yang sambung bidang teknikal minority, bukan major. Jadi bila dia duduk di tengah-tengah majoriti, nak pakai kopiah pun segan, nak bela janggut pun segan, nak mengaku aku ni pelajar agama pun segan. Nampak? Sebab itu dia kat mana benchmark dia? Dekat sekolah agama menengah tu. Jadi make sure. Kalau saya nak cerita tentang aliran, nak tanya apa nak saya nak buat dengan anak saya ni ustaz? Pastikan dia ada aliran agama sekolah menengah tu. Kemudian kalau dia sambung pun pastikan agama dengan dia. Dia jadi masalah ni, dia tak ada aliran agama, masuk bidang ni, kemudian nak cerita pasal agama, jadi huru-hara nanti. Sebab dia tak ada asas. Tapi ceritanya, saya nak bagi tahu satu cabang lagi dalam memahami agama. Itu sekarang ni tuan-tuan. Memahami agama. Dulu susah nak masuk sekolah agama. Ya. Zaman saya pun susah, bukannya senang masuk sekolah agama. Bukan senang nak masuk sekolah agama. Zaman saya bukan. Tahun 90, 80, tahun 90-an. Itu bukannya senang nak masuk. Tahun 93 tak silap. Apa-apa tak lama dah. Tapi itu nak masuk Samtas, jangan main-main. Jadi maknanya sekarang itu pendidikan agama. Jadi mana-mananya aliran agama, jangan hadkan agama pada sekadar aliran saja. Patutnya orang yang dah ada aliran agama, dia kena explore agama itu pada kehidupan pula. Supaya ada lagi ramai orang yang nak agama ni dapat menikmati agama secara kafah, secara keseluruhan. Seperti tuan-tuan sedang penonton sedang mata Allah SWT ni. Nampak? Ini pengajian secara informal. Alhamdulillah sekarang ramai tok-tok guru mengajar di masjid-masjid, di internet, ada online. Pilih siapa nak, tik je, belajarlah, tuntutlah ilmu tu. Tapi pastikan daripada hasil tuntutan itu, dia mesti kena ada kesan dalam kehidupan. Nampak tidak? Alhamdulillah, bagus.
Jadi bila anak-anak dah belajar sekolah agama, mak ni pula kenalah didik agama dalam diri dia. Jangan lu harapkan anak-anak je. Faham? Clear? Faham tu? Faham nak? Khair. Sekarang jangan dipanggil pelajar-pelajar purba. Tu dia. Bagi yang aliran yang ni saya cerita sikit. Mukadimah ni nak cerita sikit pendidikan sikit. Nak cerita sikit. Tak apa, tak sekolah agama tak apa. Ni saya cerita sikit. Bagi aliran-aliran yang Ustaz, saya ni nak peluang nak belajar agama, boleh. Itu dipanggil informal. Dan pengajian agama sebenarnya informal. Dan di manakah pengajian agama yang sebaik dan terbaik kalau nak ikut dikaji kan? Kat mana? Macam kita nak awam ni, Ustaz, saya background sekolah biasa ni, Ustaz, macam mana ni? Bila kita belajar agama ni? Dan apakah itu agama? Agama itu adalah pegangan iman. Maka nak bagi tahu sedang penonton sedang jemaah mata Allah Taala, agama yang sebenarnya itu adalah apabila kehidupannya. Jadi tuan-tuan sedang penonton sedang jemaah mata Allah Taala, yang mana sekarang ni yang duk kata saya background bukan agama, tak apa, it's okay. Sebab agama nanti diukur nanti pada kehidupan seseorang tu. Tak usah ceritalah. Tahulah macam mana pun, ilmu tinggi macam mana pun, saat lagi dia akan tengok kehidupan dia. Sebab tu di sekolah saya mak pak pun nanti ditrain juga. Ditrain sekali. Sebab tu kehidupan itu mencerminkan dia orang agama tidak. Sebab agama bukan dengan hafalan, tuan-tuan. Agama bukan apa yang dihafal, tetapi agama apa yang diamal. Agama bukan apa yang dihafal, tetapi agama apa yang diamal dan menjadi pegangan. Jadi amalan orang beragama ini, dia akan mencerminkan, pertama sekali orang beragama pasti orang beriman. Pasti orang beriman. Nampak? Apakah ciri orang beriman itu? Banyaklah cerita nak ciri orang beriman ni. Saya cerita khulasah lah. Kesimpulan pada orang beriman itu, pasti dia mengenal Tuhannya. Orang beriman mesti mengenal Allah. Orang beriman tu mesti mengenal Allah. Tidak dikatakan beriman kalau tak mengenal. Nampak? Apa ciri orang mengenal Allah? Orang yang mengenal Allah itu, kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala dalam kitab Furu'ul Masail, ciri orang yang mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah, itu mengenal hukum hakam, mengenal hak dan batil dalam kehidupan. Jadi belajar dalam kehidupan. Sebab tu nak melihat dia menguasai agama tidak, dia akan melihat kehidupan dia. Nampak? InsyaAllah Tuan Amin Suan Najahiyah, ini misi kita. Misi untuk melihatkan, saya cakap terang ni. Saya cakap terang Tuan Suan Najahiyah, ni semua yang menonton ni. Lepasan lulusan budak sekolah agama ni ramai. Saya nak seru pada yang kata mengajar agama ni kena ada, saya saut. Orang mengajar agama jangan buat main. Dia mesti ada aliran agama, baru dia boleh mengajar agama. Tapi saya tanya, budak-budaknya aliran agama kat mana? Kalau tak mereka yang sepatutnya memenuhkan masjid, mana budak aliran agama? Nak tanya ni. Mungkin tuan-tuan sedang penonton sedang mata Allah Taala yang menonton ni ada anak-anak yang dah besar panjang ada aliran agama. Adakah mereka menjadi penyumbang kepada masjid kosong? Ini soalan ni. Dan agama itu adalah orang beriman. Ciri orang beriman itu, kalau rujuk dan surah At-Taubah ayat 18, ini saya bagi secara kehidupan. Itu adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Antara ciri orang yang beriman itu adalah yang mengimarahkan rumah Allah. Kalau dia budak sekolah agama, tiba-tiba batang hidung pun tak nampak dekat masjid, itu bukan budak sekolah agama. Dia cakap tu terang. Sebab tu saya bagi tahu kat pelajar-pelajar saya, kamu kalau balik tak pergi masjid, kamu siap. Jangan main-main. Kalau budak sekolah agama, orang beriman itu, dia mengimarkan masjid dan dia menjaga solat. Kalau budak sekolah agama tak menjaga solat, apatah lagi hidup beragama. Mana pergi? Di mana pergi?
Yang ini patut populasi memenuhkan masjid ni. Orang agama, budak-budak seagama. Tapi kadang-kadang budak seagama, ni bukan cakap apa. Perlukan bagi kefahaman dalam kehidupan. Sebab itu belajar agama yang bermulanya belajar agama yang betul-betul genuine ni dalam kehidupan. Bila dia kahwin nanti. Bila dia kahwin nanti baru dia akan belajar. Baru dia nak faham agama nanti. Betul ke dia faham agama? Agama tadi apa? Iman. Agama tadi apa? Iman. Tunjang agama iman. Apa ciri iman? Kenal Allah. Apa ciri orang kenal Allah? Takut Allah. Ana akhafullah. Macam mana pemuda-pemuda Al-Kahfi. Qalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami, Tuhan langit yang memerintah langit dan bumi. Tu dia. Jadi, di mana sekarang? Ciri orang yang beriman itu kenal Allah. Tahu hukum makam. Orang yang kenal Allah, takutkan Allah. Jadi, lihat tuan-tuan. Adakah setelah dia hidup, ketakutan dia banyak pada Allah atau pada makhluk? Nampak? Sidang penonton sedang mata Allah SWT. Kat masjid penusahnya insaf. Nampak? Dia gitu. Nampak? Kadang-kadang dia manipulasi pula. Tak apa, tak setuju pergi masjid. Masjid tu ada di hati katanya. Dia pula bagi dalil kadang-kadang. Nampak? Jadi sidang penonton sedang mata Allah SWT. Jadi maknanya agama tu adalah pada pegangan tu pada keimanan diterjemahkan dalam kehidupan. Maka agama diturunkan itu adalah untuk mengislahkan kehidupan yang ada banyak pegangan-pegangan yang merosakkan, campur aduk. Nampak? Yang ini berlaku. Nampak tidak? Jadi sekarang ni kena faham. Nampak? Jadi sekarang ni agama tu belajar pada kehidupan. Rujuk surah Al-Fat ayat 28. Ya. Surah Al-Fat ayat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Nampak? Diutuskan Nabi SAW itu wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dinil haqq. Agama kebenaran atau kehidupan yang benar. Sebab itu betul Puan Abibah Kadir, mak dan ayah yang hantar anak sekolah agama tak nak tunjuk contoh yang beragama di rumah. Sebab itu beragama itu pada kehidupan, bukan pada anak tu nanti. Jadi dia akan tengok balik adakah kehidupan itu seperti mana yang dikatakan oleh agama atau sekadar agama pada pendidikan. Pengajian saja. Nampak? Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi ingat, pada kita semua ni yang dah jadi pelajar purba ni, kita lah termasuk saya pun belajar lagi. Kita ingat menuntut ilmu tanpa mati, belajar tentang kehidupan yang tak habis. Kita nak supaya kita benar-benar menghayati agama dalam hidup kita. Orang yang menghayati agama ni sudah pasti dia memperhalusi keimanan dia, sehingga akhirnya hidup ini dia benar-benar takut kepada Allah semata-mata. Walam yakhsha illallah. Ini pengajian iman susah nak diukur dengan ujian yang bertulis di universiti ke. Ciri takut Allah, sila uraikan ciri takut Allah. Bolehlah main pakai buku salin. Bolehlah tengok kitab, tengok ulama syarah. Tapi sebenar takut Allah tu dalam hati dia. Ketika kahwin, berani tak mendidik isteri dia itu untuk mengenal Allah, supaya jangan pakai pakaian syirik pada isteri. Isteri memakai sifat keakuan, anania. Isteri sifat pakai ketunggalan. Saya tunggal, ya abang. Ni masing-masing ngaji agama ni. Tiba tahun isteri, dia lagi banyak hujah. Saya tunggal abang. Ya, cinta-cinta Allah juga. Tahu. Nampak. Jadi ini benda yang halus tuan-tuan. Sebab tu di dalam diri itu akan diuji oleh Allah sendiri. Pentas kehidupan itu ujian keimanan. Jangan hanya selesa dengan berada di satu kedudukan yang berbentuk amalan secara tulisan saja. Amalan secara sebutan itu belum dikira sempurna.
Amalan yang sempurna itu benar-benar datang dari kesedaran yang bersandarkan kebenaran, kebenaran bersandarkan keimanan. Nampak? Belajar purba. Minta maaf lah ya. Saya pun belajar purba juga. Sama je. Kita niat sedar. Jadi sebenarnya mengambil agama dengan kesedaran itu lebih utama daripada mengambil agama kerana ikut-ikutan, kerana keterpaksaan. Yalah, dulu belajar agama sebab mak suruh, masuk universiti sebab mak suruh. Nampak? Tapi biar yang belajar agama macam dalam ni semua nak sedar. Nak belajar. Itu sebenarnya pelajar yang benar-benar faham. Ada yang pelik Ustaz, dia cakap dia tak nak pergi masjid sebab takut dengan Allah, takut nak pergi rumah Allah katanya. Itu maknanya tak belajar. Dia tak ada kefahaman. Sedangkan pergi rumah Allah lah akan menghilangkan ketakutan. Rujuk balik surah At-Taubah ayat 18. Tadi ada Tuan Admin Najahiyah share, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Nampak? Siapa yang pergi kepada Allah atau rumah Allah, menuju kepada Allah, hidupnya bebas ketakutan. Saya ulang lagi sekali. Siapa yang menuju kepada Allah, benar-benar tujuannya itu kepada Allah Subhanahu Taala, secara syariat dan juga hakikat. Dua-dua. Syariat dia pergi ke masjid lah. Syariat pergi ke masjid. Jangan duk kata ngaji hakikat syariat tak payah. Tu zindik, tu rosak. Orang yang bertemu hakikat pasti dia akan bersyariat. Orang yang bersyariat itu belum tentu dia mampu berhakikat kalau dia tak ada kefahaman. Sebab tu kena ada kefahaman. Sebab tu pergi masjid bersyariat tanpa ada kefahaman, dia akan anggap masjid tu sekadar tempat perhentian terakhir, destinasi terakhir, ataupun sel akhir. Allah Akbar. Sel akhir. Masjid itu sel akhir. Dah tak ada apa nak buat, pergilah masjid. Dah tak ada apa nak buat, baru pergi masjid. Tak mau macam tu. Syariat dia ke masjid, hakikat dia itu pengharapan kepada Allah. Barang siapa yang menuju dalam dua keadaan ini, syariat dan hakikatnya seiring, menuju kepada Allah, apa natijahnya menuju pada Allah ni? Kesan menuju pada Allah ni apa? Lam yakhsha illallah. Dia akan bebas daripada ketakutan. Wallahi, percayalah. Orang yang masih hidup takut-takut ni, makanya mesti ada samtiran dekat syariat atau hakikat dia. Mesti. Ustaz, takut-takut ni takut macam mana Ustaz? Takut yang bersifat ghaib, bukan takut yang bersifat zahir. Apa takut yang bersifat zahir? Itu takut adat, takut yang melibatkan kecederaan, takut yang melibatkan kerosakan. Itu takut adat. Macam contoh COVID, takut pada COVID, itu adat, tak apa, sebab dia melibatkan kerosakan, mati. Tapi sekarang ni takut yang tersembunyi. Takut rezeki tak cukup, takut isteri hilang, nanti tak sayang, jadi saya kena setia pada yang satu. Nanti kan isteri saya merajuk, dah tak sayang. Takut suami nanti berkurang kasih sayang. Takut masa depan tak terjamin. Takut. Nampak? Habis. Tu dia. Habislah. Jadi dia tak capai kepada objektif agama tu sendiri. Sedangkan pada zaman jahiliah dulu, kedatangan agama dan surah Al-Fatihah 28 itu menghilangkan ketakutan yang terbuku di dalam perasaan dia selama ini. Bila agama sampai dalam hidup dia, dia bebas ketakutan, sehingga tak takut mati. Ni sahabat dulu, sabiquna awwalun, membuktikan agama mereka bukan dengan pendidikan, bukan dengan formaliti pendidikan. Lagilah belajar agama zaman dulu Nabi SAW itu sembunyi-sembunyi pula tu. 13 tahun tuan-tuan. Kalau takut kena tolak jadi imam, itu takut adat lah, takut kerosakan lah tu. Dia nampak nanti kan aku jadi imam kan gabrah nanti. Tu takut adat. Ni takut yang melibatkan sifat tuan Khairul. Ni pun bab takut ni pun nanti kita kena syarah detail. Sebab tak jelas ketakutan, bimbang-bimbang akan membawa kepada kerosakan. Apa kerosakan? Iman. Contoh takut pada makhluk. Sedangkan Allah kata lam yakhsha illallah, tidak boleh takut melainkan hanya pada Allah. Lam yakhsha illallah, tidak boleh takut melainkan hanya pada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya jangan takut kekayaan itu hilang, jangan takut rezeki itu habis,
Jangan takut kasih sayang berkurang. Jangan takut kesembuhan tak datang-datang. Kerana sekiranya dia ini orang yang mengenal Allah, ciri orang beriman, pasti dia tidak akan hilang. Sayang tidak hilang. Kesembuhan pasti datang. Rezeki sentiasa terhidang. Kekayaan tidak pernahnya hilang. Mesti Puan Rahimah, syariat dan hakikat itu bersatu. Dia tidak terpisah juga. Seperti jasad dan roh. Mana boleh jasad berjalan, roh tertinggal. Itu dipanggil zombie kampung pisang. Nah, seperti tayar dan angin. Mana mungkin tayar boleh bergolek tanpa angin. Begitulah syariat dan hakikat. Pasti seiring sejalan. Benar Tuan Asanggaran, takut miskin. Nampak? Belajar agama dengan membaca, boleh. Baca dan bertanya, bergurulah. Sebagai contoh macam sekarang ini, alhamdulillah, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ada di hampir setiap rumah Allah. Benar binatang. Yang terbaru ni, yang pernah sekali tu kan, waktu Makkah di lockdown, tak ada orang kurang lah tawaf. Ada orang tawaf tapi sedikit kan. Ada orang bayarkan burung tawaf. Tak boleh takut dengan makhluk. Atas sebab apa takut dengan makhluk? Nak takut dengan bos. Sebab apa takut dengan bos? Apa mudarat yang akan berlaku yang bos boleh buat? Dia pukul, tu pukul memang takut lah. Kalau bos nak pukul, nak tumbuk, iyalah. Bos nak kerat, nak ni, tu takut. Itu kena buat report polis. Itu penderaan. Tapi takut dengan bos tu kenapa? Takut dia tak bagi duit. Takut tak bagi duit kenapa? Sebab tak buat kerja. Kita sendiri yang bina ketakutan yang tidak berasas. Takut kenapa? Why? Tanyalah takut kenapa? Gitu dia. Jadi ceritanya, orang beriman itu kemuncak atau permulaan keimanan dia itu anak akhwafullah, itu baru perjalanan mula. Dan takut ni tidak boleh buat-buat. Takut ni tidak boleh direka-reka. Takut ni sifat yang Allah berikan. Sekiranya dia itu benar-benar hamba Allah, Allah akan campakkan ketakutan pada Allah. Nampak? Kalau dia ini berpaling pada Allah, dia tidak takut pada Allah. Dan ini tersembunyi, ini Allah dia tahu. Dan dia akan terselah di saat ujian mendatang. Dia akan terselah di saat ujian mendatang. Sebab tu ujian akan mencongkil ketakutan dia. Orang yang diuji, kemudian ketakutannya itu tidak pada tempat yang benar, maka dia akan menjadi orang selemah-lemah manusia. Sebagai contoh, pagi tadi saya tulis satu kenyataan. Barang siapa yang menggenggam dunia sekuat-kuatnya, ketika di saat dunia digenggam sekuat-kuatnya, di saat ujian kehilangan datang menerpa, maka dialah akan menjadi manusia selemah-lemahnya. Lemah. Orang yang takut selain Allah, di saat datang ujian, dia akan jadi orang selemah-lemahnya. Nampak? Lemah. Dia akan jadi orang lemah. Ini tak boleh nak cakap. Nampak? Sebab itu di saat kita beramal, itu pastikan amalan kita itu dengan kefahaman yang jelas tentang keimanan. Takut pada hantu, takut lagi pada Allah. Benar. Dalam gelap-gelap, hantu takut, Allah Maha melihat, tak takut. Nampak? Ni duduk dorang seorang gelap-gelap, takut hantu tengok. Tu yang Allah Maha melihat. Benar. Sebenarnya orang yang rasa takut dan bersalah ni, sebenarnya dia ada dosa di dalam hatinya. Puan Siti Sarah, betul. Ini dalil. Dalilnya adalah apabila, kalau kita rujuk surah Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus solihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang banyak, dan bagi mereka tiada ketakutan akan perkara buruk berlaku pada mereka. Itu dia. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang yang takut dengan dunia ni bermakna dia buat dosa kat dunia. Itu je. Kalau dia takut dengan suami dia, mana dia buat dosa dengan suami dia. Kalau dia takut dengan isteri dia buat dosa dengan isteri dia. Apa dosa dengan isteri dia? Dia tidak mendidik isteri dia. Itu dosa. Nampak? Puan Fazilah tak takut suami kahwin lain, tapi takut dapat madu yang tak berapa baik. Boleh macam tu? Ini ada makna juga tu, serampang dua mata tu.
Beralih takut dapat madu yang tak baik. Soal tak dapat madu tu pun tak usah bimbang. Tu soal jodoh. Jangan takut. Sekiranya kita ni duduk pada pihak yang benar, pihak yang baik, maka Allah datangkan yang baik. Jangan dirunsingkan. Jangan dirunsingkan ketakutan itu. Ini nanti datang orang yang buruk. Orang yang baik, nak bagi tahunya, orang buruk boleh duduk dengan dia. Jadi lambat laun dia jadi baik. Orang yang buruk tu jadi baik. Yang isunya kita buruk. Kalau kita buruk, dia takkan boleh duduk dengan orang baik. Panas. Panas panggil panas. Tapi orang baik boleh duduk dengan orang buruk. Orang baik boleh duduk dengan orang buruk. Tapi orang buruk belum tentu boleh duduk dengan orang baik. Soalnya jangan takut. Saya tak takut suami kahwin lain dah. Bagus. Tapi takut dapat madu yang tak berapa baik. Tu maknanya masih ada hidden agenda. Sama je. Kalau kita ni orang baik, tak payah takut lah. Tak usah takut dengan apa kalau kita dah buat baik. Ibarat macam kita ni orang sihat lah. Takut apa lagi dengan penyakit kalau dah sihat. Yang jadi masalahnya kalau kita sakit. Itu jadi masalahnya. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Clear? Tu dalam surah Al-Baqarah 62 tu dalil membuktikan ketakutan itu adalah dosa. Tu dalil. Rujuk Al-Quran. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sekiranya kita buat pahala, maka Allah cabut ketakutan. Contoh, takut duit tak ada, atau ketika ada duit takut habis, maka duit itu tidak digunakan untuk pahala, maka takut Allah campakkan ketakutan dia. Nampak? Nampak tidak? Dulu Puan Raya, dulu saya takut dengan Ustaz Garang, tapi sebab untuk ilmu saya jadi tak takut dah. Maknanya apa? Mula-mula takut tu sebab ada benda. Puan Raya, itu ada benda. Biasalah tu. Tapi dah lama tak takut, duduk pula je. Tu maknanya apa? Dah temui kebenaran lah tu. Amin ya rabbal alamin. Garang-garang, baik lagi takut dengan ular. Nampak lembut, sekali dekat patuk. Nampak elok dia. Lembut dia. Lembutnya Ustaz. Sekali mengajar mensyirikkan Allah. Buat apa? Tanpa sedar. Baik dengan yang nampak tegah, kasar nampaknya, tapi akhirnya terbentuk jiwa. Alhamdulillah. Ini semua bi qudratillah, dengan kehendak Allah SWT. Sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT. Baik. Jadi makna kata di sini. Jadi sekarang ni kena faham kedudukan tu. Ya. Tapi garang macam mana? Baguslah tu garang. Nak ngajar buat apa yang nak diajarnya. Betul tak? Nampak? Tapi dalam garang-garang tu kan macam sambal belacan tu. Sambal belacan kan, dia pedas-pedas nak lagi apa hal? Sebab bermanfaat pedas dia. Garang yang bermanfaat itu dituntut. Nampak? Sebab nak ngajarnya bukannya kanak-kanak rebina, pelajar-pelajar purba. Kalau dari awal tu boleh kita duk usap-usap kepala. Tapi kalau dah kerah ketung panggil, takkan nak usap lagi, kena ketuk lah, ketung ketang. Nampak? Tu besi yang dah bengkok. Cara nak luruskan dia, bakar. Datang-datang dah bengkok dah. Takkan nak usap. Kalau besi bengkok, dia usap. Dengan orang tukar usap tu bengkok sekali. Faham? Dia usap. Mana boleh lurus? Duk curah air. Seluruh lautan dihabiskan untuk mencurah kepada atas besi yang bengkok. Kering laut tak lurus. Tapi sekiranya dileburkan di dalam api, maka ada potensi untuk diluruskan. Tapi kena tahan lah. Sakit yang menyakitkan, sakit yang menyihatkan. Bukan sakit yang menyakitkan, sakit yang menyihatkan. Lebur bengkok, bakar ni pula bukannya kita maki hamun, tapi isu-isu yang menyentap, isu-isu yang bersalahan dengan kehendak agama, isu-isu yang bersalahan dengan kehendak iman. Sebab apa? Itu yang menyakitkan. Nampak? Jadi bila bakar tu, sebenarnya sakit tu nafsu. Nampak? Jadi nafsu tu yang sakit. Macam kita puasa ni kan penat, sakit sebenarnya, nafsu sakit.
Tapi bila kita bakar, lebur kan. Dah ada tujuan nak bakar. Kemudian dah bakar tu tak cukup dengan bakar tu, kena ketuk. Dah ketuk, dah bentuk, baru celup dengan air. Baru fasa dipanggil sadur, fasa lembut ujung sekali. Sebab tu lembut nanti kat syurga. Itu macam ceritanya, lembut nanti kat syurga. Saya nak bagi tahu, dunia ni nampak lembut tapi kasar mainan dia. Akhirat nampak kasar tapi lembut di ujungnya. Dunia nampak lembut di awalnya, kecewa di ujungnya. Akhirat nampak tegas di awalnya, tapi di ujungnya lembut. Akhirat tu dah syurga. Nah, sudah penonton sejamah mata Allah SWT. Saya nak bagi contoh. Ini perumpamaan. Pagi ni kita cerita tamsil banyak sikit. Antara juga tamsil yang saya tulis kat dalam tajuk tu adalah Al-mu'minun lil mu'minin kal bunya yashuddu ba'duhu ba'da. Hadis sahih Muslim. Al-mu'minun lil mu'minin, orang mukmin bagi mukmin yang lain itu kal bunya, ibarat binaan. Yashuddu ba'duhu ba'da, menguatkan salah satu. Menguatkan satu dengan yang lain. Nampak? Nanti saya kupas bab ni. Saya cerita bab satu cerita tentang kelapa. Nampak buah kelapa? Pokok santan, tuan-tuan. Sudah penonton sudah imam mata Allah SWT. Santan yang enak ataupun masakan yang enak. Kita cerita kari, masak kari ke, gulai ke, itu ada santan di dalamnya. Tapi proses nak menjadikan santan itu bermula dengan jatuh daripada pokok yang tinggi. Buah kelapa jatuh, tuan-tuan, bukan jatuh dengan tergulai, jatuh berdebuk dah bagi, gedebuk jatuh. Tu buah kelapa. Jatuhnya buah kelapa jangan buat main. Jangan ngadah kepala bila jatuh buah kelapa, benjol kepala nanti. Maka kuatnya jatuh tu. Hentakan tu jatuh, bak. Tak cukup dengan itu, buah kelapa kata ini sekaja, ini kot proses kita. Tidak. Lalu dikupas dengan kasar, bukan lembut ya. Ambil parang, ketuk, kupas, maka togel lah dia. Dah togel, ingat selesai dah. Diketuk pula tu, ketak, maka terpecahlah dua. Di saat terpecah dua, ingat dah selesai dah. Bunyi pula mesin, wang. Rupanya nak digerudi, dipesir, dikisarnya. Maka buah kelapa tadi pun relalah dikisar. Rap. Sehinggalah terurai satu persatu menjadi berderai, dia menjadi kelapa. Kelapa parut dipanggil. Si kelapa ini ingat dah selesai dah cerita dia. Rupa-rupanya diramas kelapa itu. Diramas kelapa itu. Diingatkan kelapa itu dah selesai dah. Diramas sehingga menjadi santan. Ingat santan dah selesai dah cerita dia. Rupanya nampak periuk besar. Apa dia nak buat dengan aku ni? Rupanya nak dipanaskan, nak dibakar, nak dimasak. Dimasukkan dalam periuk. Maka hilanglah diri si santan di kelapa tadi. Kelapanya asalnya buah kelapa, bertukar menjadi kelapa parut, bertukar menjadi santan, akhirnya menjadi mi apa tu, panggillah apa nama pun, kari, masak lemak, cili api. Di mana santan? Santan yang berempah pulas menyedapkan masakan itu, tiba-tiba santan tak dapat nama. Di mana santan? Akhirnya dapat nama pula lebih parah. Tukang masak pula dapat nama. Si Malik, tengok saya tukang masak, nampak tidak? Jadi ceritanya, di manakah santan dalam cerita kita ini? Sadisnya santan. Santan tu pula hilang di tengah-tengah masakan itu. Habis. Jadi nak dapat nikmat tu pula, masakan tu dah sedap ni, nampak dah sedap ni masakan ni. Santan, contoh masak lemak kari ke, masak lemak cili api ke, kan? Lepas tu Al-Fatihah kepada kelapa tu. Tak cukup dengan itu. Masakan itu dimakan, dikunyah, ditelan. Bila nikmat? Bila nikmat? Nikmatnya di saat hilangkan masakan itu. Jadi kalau takut untuk bicara kehilangan, jangan bicara soal kenikmatan. Kerana yang dikira nikmat itu di saat hilang, di saat tiada. Nampak tidak?
Nampak? Jadi prosesnya itu panjang, tetapi nikmat di ujungnya, sedap akhirnya. Sedap makan, oh sedap. Dan sedap pun di saat makanan tu habis. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Ya betul Ustaz. Ada minyak sapi, susu sapi kan. Itulah dia. Dan itulah diri kita. Itulah diri kita. Nampak? Jadi maknanya, di saat kita nak memerlukan kenikmatan dalam kehidupan ini, itu perlu dihilangkan. Itu namanya hilangkan diri. Nama hilangkan diri. Jangan sampai terlihat adanya diri. Nampak? Clear? Jangan sampai terlihat ada diri. Ini pengajian dalam kehidupan. Selagi kehidupan nak tunjuk nampak diri, selagi itu tak nikmat. Nampak? Bila kepala ku bayangkan macam mana kelapa itu, barulah tahu. Ya, ramai tak nak jadi santan, tak dapatlah nikmat. Siapa yang masak? Orang tukang masak. Tapi nikmat tu akan hilang. Nikmat seseorang itu akan hilang apabila adanya diri. Nikmat seseorang itu akan hadir apabila tiadanya dirinya. Sebab tu saya ada tulis satu kenyataan, amal itu hidup bila diri itu mati. Amal itu mati bila diri itu hidup. Amal itu hidup bila diri itu mati. Amal itu mati bila diri itu hidup. Nampak tidak? Jadi benar Puan Hafizah, jadilah kita asbab kebaikan. Kita ni hanya pembawa perantara kebaikan saja. Dan kita nak supaya nama kita hilang, nama Allah yang zahir. Kita tak ada nama pun. Kerana hujung-hujungnya itu adalah puji Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Benar. Di tamsilan bolehlah Puan Samsiah Ibrahim, betul. Gelas, dipanggil gelas. Hakikatnya apa? Kaca. Kaca hakikatnya daripada pasir. Jadi hilang diri ini ada satu proses yang mesti dilalui oleh semua orang yang mengejar kenikmatan. Sehinggalah kita menghilangkan diri secara syariat terus, yakni mati. Itu bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Nampak? Jadi sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT. Khair, berbalik kepada hadis Nabi SAW yang saya sebutkan sebagai tagline juga pada tajuk kita, perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Al-mu'minun lil mu'minin kal bunya yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin bagi mukmin yang lain itu ibarat binaan. Nah, sebab itu ada kaitan dengan binaan. Binaan ini tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Kerana Nabi SAW menggunakan tamsil binaan, dan Nabi juga seorang arkitek. Kenapa Nabi seorang arkitek, Ustaz? Yang buat Masjid Quba itu adalah Nabi. Cuma kontraktornya ramai. Arkitek ni bukan kontraktor je. Arkitek ini pelakar, mastermind. The mastermind. Dia kalau dalam projek yang besar, arkitek leader, ketua. Nampak? Engineer, kontraktor semua itu tim. Engineer semua tim, tapi yang akan lead adalah arkitek. Tu kadang-kadang Nabi SAW adalah arkitek. Dan pemerintah-pemerintah yang ulung itu akan menguasai seni bina. Sebagai contoh Muhammad Al-Fatih. Setiap binaan, setiap negara itu mencerminkan pemerintahnya. Cuma kita je sekarang tak jadikan arkitektur itu sebagai main. Dulu tidak. Main. Nabi SAW adalah arkitek. Bagaimana nak letakkan arah kiblat, mihrab kat mana, bagaimana kedudukan sayanya. Nampak tidak? Jadi sidang penonton, sidang imam mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya sekarang, kenapa Nabi bagi umpamaan al-mu'minun lil mu'minin kal bunya. Nah, di sini guru saya cakap. Dia nasihatkan saya, Farid, kau tengok bangunan, nampak pencipta. Tengok bangunan, nampak pencipta. Apa kaitan bangunan dengan pencipta? Apa kaitan bangunan dengan manusia? Nah, dalam konsep binaan itu tiada istilah independent structure, tak ada. Dalam binaan, dalam bahasa Jawanya tidak ada istilah independent structure. Semuanya yashuddu ba'duhu ba'da. Semuanya terkait satu sama lain. Kalau dia panggil tiang satu, itu bukan binaan, itu tiang tunggal, tunggul panggil. Faham? Jadi dinamakan binaan itu mesti melebihi dua struktur.
Dan tidak ada dia bagi dua macam ni. Dia mesti ada yang menyokongnya. Dan mesti berfungsi. Mesti ada manfaat. Jadi dikatakan manfaat itu pada binaan apabila dia saling kuat menguatkan satu sama lain. Nah, daripada inspirasi ataupun takrif ataupun ibrah binaan, pertama kita sedar bahawa dalam hidup ini tiada yang boleh mendabik dada I am the best. No. Nah, ini ilmu tentang leadership ni. Nabi SAW adalah leader. Dan leader ni dia tak ada satu pengajar khusus. Jangan main-main. Leader ni penting. Pengajian bab leader ni belajarlah. Bagaimana belajar dengan orang yang Allah takdirkan jadi leader. Pemimpin ni pertama sekali dia akan pimpin hidup dia. Dan pimpin keluarga. Nak tengok kepimpinan bermula di mana? Keluarga. Jangan tengok negara. Malah negara itu luaran, dalaman tu keluarga. Sebab tu Nabi SAW pemimpin keluarga. Sebab tu Nabi SAW ramai isteri-isterinya. Nah, nampak? Dengan Sayyidina Hajar radhiyallahu anha seorang. Dia kata waktu seorang ustaz, nanti dulu waktu itu Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha satu-satunya yang fitrah. Yang lain semuanya kafir Quraisy. Jadi mana boleh Nabi SAW berkahwin dengan beliau agama? Tak boleh. Nampak? Lepas dia kewafatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ramai isteri-isteri. Pemimpin yang hebat yang memimpin isteri-isterinya. Ke arah mana? Ke arah Allah. Nampak? Jadi sekarang ni berbalik pada binaan tadi, dalam kehidupan itu tiada istilah I am the best, I am the only one. Tak boleh. Dalam pengajian akidah, ni penting ni hikmah ni. Siapa kata tak ada kaitan mengaji arkitektur dengan agama? Siapa yang kata tak ada kaitan, mana dia tak ada agama lah. Kenapa nak pisahkan? Mesti kena ada berbalik pada agama. Tamsilan banyak dalam kehidupan ini mesti kaitkan dengan agama. Walaupun tak semua boleh diagamakan, tetapi seboleh-bolehnya pastikan tidak lari daripada agama. Itulah kehidupan. Maka dalam agama kata berdiri sendiri itu hanya Allah. Iman, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Nah, jadi yang berdiri sendiri, stand alone itu Allah. Jadi kita ni adalah binaan yang saling menguatkan satu sama lain. Dalam rumah tangga samalah. Isteri tak boleh mendabik dada, dialah yang paling banyak bekerja di rumah. Dan suami pun tidak boleh mendabik dada, mengatakan dialah yang paling utama. Dia saling melengkapi satu sama lain, dan sudah pasti ada aturan dia. Bila sebut soal binaan, ada SOP dia. Di mana dipanggil foundation, di mana yang dinamakan tiang, main structure, di mana yang dinamakan bumbung. Nampak? Kalau tak ngaji arkitektur dia cakap. Nampak? Kalau tak ada asas agama, macam mana nak gabungkan? Sebab tu kena dua-dua. Gabungkan dunia dan akhirat, malah dunia itu diakhiratkan. Dia ada 3 fasa. Fasa foundation, kemudian fasa main structure, dan fasa dia panggil rooftop. Dan semua ni memainkan peranan masing-masing. Dia tidak boleh nampakkan dia je yang ada. No. Seorang pemimpin itu tidak boleh bias pada pimpinannya. Seorang pemimpin mesti melihat, dipanggil fungsi setiap kepimpinannya. Nampak tidak? Sedang penonton, sedang imam mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membina institusi kehidupan dengan memahami inspirasi daripada binaan? Itu tengok Nabi SAW. Kita saling memerlukan satu sama lain. Al-mu'minun lil mu'minin kalbunya. Ada yang berkhidmat sebagai, dia panggil apa? Foundation. Walaupun dia tidak nampak menonjol ke depan, tetapi dia menjadi asas kepada kehidupan juga. Dia sentiasa nampak macam golongan bawahan, tapi kalau tak ada yang bawah, tiada yang atas. Golongan atasan, kalau duduk saja di atas, jangan ingat yang bawah tidak berfungsi. Foundation di bawah memegang atap di atas. Nampak? Jadi yang atas tidak boleh menghina yang bawah. Yang bawah tidak boleh pula menjoloknya atas. Sekarang roboh sekarang dengan dia sekali tenggelam. Nampak tidak? Jadi saling lengkap melengkapi. Dan yang paling penting dalam binaan ni apa tuan-tuan?
dalam binaan ini apa? Tidak dipanggil nama individu. Nampak? Dia tak ada individualistik. Apatah lagi kita mengaji dalam bab inspirasi kehidupan bersanakan nama Allah. Dia tidak boleh dalam rumah tangga, contoh, tidak boleh bawa nama aku. Dia kena bawa nama Allah. Sama dalam institusi ke, organisasi ke, dalam kehidupan ke, malah Nabi kata al-mu'minun lil mu'minin kal bunya yashuddu ba'duhu ba'da. Dia kena saling itu membawa nama Allah. Sebab binaan ni dia tak panggil nama individu. Contoh, asal binaan itu masing-masing datang dengan kompartmen yang berasingan. Tingkap dengan tingkapnya, simen dengan simennya, tiang dengan tiangnya, bumbung dengan bumbungnya. Semua features datang berasingan. Tetapi ketika jadi binaan, dia dah tak panggil tingkap dah. Dia tak panggil si tiang dah. Dia tak panggil si atap. Tetapi dipanggil bangunan. Malah bangunan itu tak dipanggil bangunan dah. Dipanggil mungkin rumah, mungkin masjid, mungkin apa? Dewan. Tapi pada dewan, pada rumah, ada semua komponen tadi. Si tingkap ada, si lantai ada, si tiang ada, si bumbung ada. Nampak tidak? Si pasir ada. Semua kompartmen itu bersatu di dalam satu nama yang dipanggil binaan rumah. Dan kita hari ini ibarat begitu. Dia tidak boleh bawa nama aku, nama saya. Sayalah yang paling pandai. Belajar dengan Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Dan Nabi Musa AS memang ketika ditanya siapakah yang paling mengetahui, memang Nabi Musa kata dialah. Tapi Allah kata tidak, ada lagi hamba-Ku yang mengetahui. Sebab semua pakai itu nama Allah. Kita tidak boleh claim kita, tak boleh. Sayang Allah, kuat Allah. Nampak? Kaya Allah. Lagi hidup Allah hidupkan. Nampak? Jadi maknanya sekarang, kalau kita lihat bagaimana akhirnya hilang semua nama. Akhirnya ada satu nama. Itulah kehidupan. Rumah tangganya ada nampak nama Allah. Kalau rumah tangga masih nampak nafsi berkecai rumah tangga itu, tidak dipanggil binaan, tidak jadikan rumahku syurgaku. Sebab masing-masing nampak nama aku. Kalau masing-masing nampak nama Allah, selesai. Kuat menguatkan itu kerana masing-masing menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Nampak tidak? Tu dia Ustaz Ahmad sekali keluar bahasa Jawa tu. Substructure work, foundation, main structure, all must be completed at a teamwork. Tu dia Ustaz. Keluar dah bahasa Jawa. Nampak? Jadi jangan rasa terpinggir, jangan rasa saya tidak berfungsi. Masing-masing ada peranan dan masing-masing tidak boleh enroll ataupun nak override everything. Tak boleh. Nampak? Hanya Allah. Semuanya dengan nama Allah. Datang dalam rumah tangga, bawa kasih sayang Allah. Jangan bawa kasih sayang aku. Datang mencari rezeki, bawa rezeki Allah. Jangan kata ni rezeki aku. Bila aku tu, dia jadi lain sikit. Kalau kata Allah, dia datang di syariat Allah. Kalau aku, habis rezeki ikut cara aku lah. Nak masuk pukul berapa, punch card ikut suka, buat kerja main berata-rata tinggal. Dia tak ada sensitivity tu, tak ada. Kasih sayang Allah, dia akan tunduk kepada Allah. Dia tak main kodan lah. Dia tak ada nak memiliki. Sebab dah letak nama Allah. Bila letak nama Allah, maka dia akan jadi kuat dengan hanya satu nama, Allah, meliputi segala-galanya. Itulah manusia. Dia tertegak dengan nama Allah. Tertegaknya kasih sayang dengan kasih sayang Allah. Tertegaknya kekuatan dengan kekuatan Allah. Tertegaknya kekayaan dengan kaya Allah. Tertegaknya kasih sayang, kecantikan, semuanya. Kitanya saling melengkapi. Saling lengkap melengkapi. Mana yang ada rezeki lebih, lengkapi yang tiada rezeki kurang. Mana yang ada kasih sayang lebih, lengkapi kasih sayang yang sedia ada.
saling lengkap melengkapi untuk meletakkan kembali yang dipuji itu Allah. Bila rumah tangga tu saling membawa nama Allah, harmoni tidak? Harmoni. Bila harmoni, orang puji tidak? Orang puji. Orang puji, orang sebut apa? Alhamdulillah. Bagusnya rumah tangga ustaz. Bagus ya ustaz. Apa tip-tipnya? Mula gatal nak minta tip. Asal dengan okey dia tip. Tip dia satu je, ittaqullah. Takwa kepada Allah. Cuma nak kena faham lah takwa tu macam perbahasan kita pagi ni. Jadi itu dia. Itulah hadisnya berkaitan dengan binaan tadi. Kena juga ingat dalam proses binaan, the peringkat nak masukkan foundation itu fasa yang paling kritikal. Fasa yang paling kritikal. Itulah fasa penegasan dan ketegasan. Dia ketuk kuat. Malah itu kerja-kerja yang renyah, lecak, dia panggil orang tak suka. Itulah menanamkan prinsip keimanan. Tak semua orang suka. Kalau tidak, masakan Nabi ditentang dan diserang. Masakan Nabi dipulaukan oleh orang kafir Quraisy. Kerana keimanan itu menyebabkan hati yang ada keduniaan tidak merasa ketenangan. Dia rasa terancam. Jadi bila kata ancaman, itu menyebabkan dia akan melancarkan peperangan. Sebab itu ketika kita nak letakkan nama Allah, ni kasih sayang Allah, kita boleh kasih sayang Allah tu luas. Dia mula lah ni. Mula dia rasa tercabar. Nama dia tak sebut. Sifat manusia yang tidak beriman kepada Allah, itu di saat namanya tidak disebut, dia mula tak selesa. Dia nak nama dia disebut. Sedangkan hakikatnya itu yang ada hanya nama Allah. Caranya itu adalah kembali dengan meletakkan perbahasan tentang nama Allah. Kena balik ke tempat asal, kedudukan asal. Benar. Benar tuan-tuan. Sidang penonton, sidang mata Allah SWT. Jadi begitulah bila kita menjadikan inspirasi kehidupan ini, jangan salah kita mentafsirkan. Jangan kita salah menyingkapinya. Kerana pada kehidupan itu syarat dengan kesempurnaan nama-nama Allah. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, sebagai contoh sifat nama Allah Ya Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Ini sifat yang ada pada Allah, lalu diberikan pada manusia untuk saling kuat menguatkan. Contoh, Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Apabila inspirasi pemberi ini diresapi oleh manusia atau hambanya yang taat kepada Allah, maka semakin banyaklah pemberiannya pada orang lain. Inspirasi pemberi, semakin banyaklah pemberian dalam hidupnya kepada orang lain, sebagaimana banyaknya Allah memberi dalam hidup kita. Sebagaimana Ar-Razzaq juga pemberi rezeki. Di saat inspirasi Ar-Razzaq itu pemberi rezeki, maka di sini semakin banyaklah dia akan dipanggil apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia akan mengagihkan sebahagian besar rezeki yang ada pada diri dia. Dan rezeki ini adalah kurniaan. Ada ketika Allah kurniakan masa yang lebih, maka kita berikan masa yang lebih untuk menolong orang lain, dengan mendengar mungkin, dengan menolong mengangkat apa-apa segala barang-barangnya mungkin, dengan menolong dia dengan berbagai cara lah. Jadi bila kata dia ini ada kelebihan dari segi tenaga, gunakan tenaganya untuk memberi kembali. Sebab itu di saat kita meletakkan kembali dengan nama Allah dan nama Nabi SAW dalam perbahasan kehidupan, maka barulah kemah pelaksanaan sifat itu. Sebagai contoh, Al-Fattah, yang Maha Membuka. Jadi kalau inspirasi Al-Fattah diserapkan dalam kehidupan, kita akan menguatkan kehidupan orang lain itu dengan inspirasi Al-Fattah, yakni Allah yang Maha Pembuka. Yakni apa kata? Maka kata Imam Ghazali Ta'ala dalam perbahasan ini, dia membuka mulutnya atau membuka bicaranya
dia akan menyelesaikan masalah-masalah dan memudahkan kefahaman orang lain. Yang mana sebelumnya kefahaman tersebut sukar difahami oleh orang lain. Tapi bila dia, yang mana hamba Allah ini, Allah izinkan dia untuk terjemahkan Al-Fattah, pembuka futuh, maka ketika perbicaraan dia, perbincangan dia, kata-katanya itu merungkai persoalan-persoalan yang susah nak difahami. Itu maksud Fattah tu. Maka dikatakan di sini, Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang yang sudah mendapat bahagian nama Al-Fattah, yakni Allah Ta'ala memberikan izin dia menjadi hamba Allah yang Fattah, maka ketika dia menghadiri sesuatu kumpulan atau sesuatu dipanggil wawancara dikata di sini, ataupun sesuatu majlis, maka terbukalah kalam-kalam hikmahnya, sehingga kan terbuka keadaan yang mana hati-hati yang pembaca atau yang mendengarnya kembali mengingatkan kewajipan, kembali memantapkan yang sunat-sunat. Maksudnya selama ini hati tertutup, bila dengar saja inspirasi daripada seseorang yang mendapat Al-Fattah, maka terbuka hati dia untuk kembali kepada Allah. Ini inspirasi Fattah. Ingat, nama-nama Allah ini pembawaannya cuma kepada akhirat. Dia tak ada istilah pada kedudiaan. Yang ini contoh tadi, Wahhab, Ar-Razzaq, itu tak ada digunakan pada tempat maksiat. Saya Ustaz, saya memberi peluang untuk siapa yang nak buat maksiat ke, tak ada. Saya ni saya kongsi rezeki saya ni, alhamdulillah menang toto ke, tak ada. Dia tak ada kaitkan, alhamdulillah Ustaz, berkatlah rezeki ni, nipu mileage, tak ada. Dia tak akan kaitkan benda-benda yang haram. Ingat, semua nama-nama Allah Ta'ala ini, dia itu dikaitkan dengan perkara yang dipanggil ketaatan. Sebagai contoh, Al-Alim, nama Allah seterusnya Al-Alim, yang maha mengetahui. Kita habis dekat Al-Alim ni. Maka kata Al-Imam Ghazali Ta'ala, kemuliaan seseorang itu dilihat daripada ilmunya, kerana ilmu merupakan salah satu sifat Allah SWT. So penting menuntut ilmu ni. Khair. Adapun kata Imam Ghazali Ta'ala, ilmu yang paling mulia adalah mengetahui sesuatu yang paling mulia. Allahu Akbar. Kemuliaan seseorang itu terzahir dengan keilmuannya, kerana ilmu itu sifat Allah. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ilmu yang paling mulia adalah mengetahui sesuatu yang paling mulia, yakni adalah mengenal dia akan Allah. Baik. Jadi itu kata Imam Ghazali, mengenal Allah, yakni apabila gunakan jalan untuk mengenal Allah, itulah paling mulia, kata Imam Ghazali rahimahullah. Begitu pula ilmu yang mengenai jalan atau cara untuk sampai kepada Allah, atau juga ilmu yang memudahkan seseorang sampai kepada mengenal hakikat yakni Allah. Sedangkan ilmu selain itu semua tidak mencapai kemuliaan yang tinggi. Apa-apa ilmu yang tidak membawa dekat dengan Allah, maka ilmu itu tidak dianggap ilmu yang memuliakan. Nampak? Jadi sedang penuntut sedang mata Allah SWT. Jadi semua orang ada mata hati ke? Kenapa ada yang macam tak nak buka? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tu dia. Tu dalil dia. Dalam hati anak Adam tu, fi qulub, semua orang ada hati. Semua orang ada mata hati. Tapi soalan mata tu buta, sakit atau sihat? Itu soalannya. Kenapa mata tu buta? Kenapa tu mata tu sakit? Kenapa dia ada kesakitan? Kerana ada penyakit di dalam hatinya. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim marad, dalam hati dia ada penyakit syak, ragu dengan Allah. Nampak? Bila ada penyakit ragu dengan Allah, yakni dia tidak memahami benar-benar akan hakikat ketuhanan, yakni tentang Allah, maka datang ragu. Maka keraguan itulah yang menyebabkan mata hati dia tertutup. Yang menyebabkan tertutup itu juga dengan kejahilan dia dan dengan nafsu kebendaan dia. Terikut-ikut dia dengan perasaan.
terikut-ikut dia dengan kebendaan, maka menyebabkan ilmu itu terhalang untuk masuk ke dalam hati dia. Nah, surah Al-Baqarah ayat 10, itu jawapan dalam hati mereka yang golongan munafik. Golongan munafik tu apa? Dia tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat di bibirnya menyebut nama Allah, tapi dalam hatinya pendusta. Nah, jadi sedang penonton sedang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Benar kelebihan ilmu lebih aku sugih pada kelebihan ibadah. Benar Tuan Haji Mak Muda. Sebab ilmu ni tuan-tuan, dia akan menyebabkan keasyikan dalam amalan itu. Sebab tu ilmu itu akan mendatangkan kefahaman, kefahaman akan mendatangkan kenikmatan. Jadi kenikmatan itu bukan diukur dengan yang banyak, tapi kenikmatan itu diukur dengan kualiti amalan. Amalan yang sedikit tetapi dibuat dengan nikmat, itu sangat tinggi nilai di sisi Allah daripada amalan yang banyak dibuat dengan tergesa-gesa. Sebab tu antara ciri amalan itu nikmat, sebagai contoh dalam solat, dia tidak akan tergesa-gesa. Allahu Akbar. Sebab tu penting Tomaninah jadi rukun. Baca pun slow. Bismillahirrahmanirrahim. Slow ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ciri-ciri nikmat. Ciri nikmat, dia tenang dan menenangkan. Antara ciri ahli syurga. Ciri ahli syurga tu nikmat. Antara ciri nikmat itu tenang. Tenang itu nikmat. Contoh kalau kita nak kaitkan sesuatu dengan syurga, kaitannya adalah tenang. Jadi kalau isteri kita itu nak jadikan bidadari syurga, kan suami kan, dia lah bidadari syurga saya, ustaz. Seorang je bidadari itu, seorang je. Padahal kat syurga ni ramai. Tak apalah ustaz, kat syurga-syurga lah. Saya fikir kat dunia ni biarlah dia seorang saja bidadari saya. Okey, tak apa, fine. Dia kena ada dua sifat. Pertama, menenangkan. Kedua, menyenangkan. Ini pada hadis Nabi. Apa maksud dia? Ketika melihat ciri isteri soleh tu, melihat bila suami, bukan suami soleh tau, isteri soleh. Hadis ni, dia tak ada ciri suami soleh, tak ada. Ciri isteri solehah. Itu di saat melihat, itu qurrata ayun, sejuk mata memandang. Apa ciri sejuk mata memandang? Menenangkan, menyenangkan. Apa ciri menenangkan? Dia bukan nak bersenang-senang, ataupun bukan minta disenangkan. Abang, senangkan saya. Amboi. Atau dia nak bersenang-senang di dalam hidup ni. Relax, dia balik rumah nyanda. Ni bukan kerja saya. Abang tahu tak, sebenarnya menguruskan rumah tangga ini tak masuk dalam hadis Nabi SAW. Wih, ni ngaji mana pula ni? Ya, abang yang kena layan saya. Ciri-ciri suami yang soleh adalah, yang pertama, dia berbaik pada ahli keluarganya. Dia syarahkan suami dia balik. Nah, sedangkan kalau kita lihat ciri-ciri itu yang banyak ditekan oleh Nabi SAW, itu isteri solehah. Jadi malah kalau suami itu tidak soleh, menjadi satu anugerah dapat isteri solehah. Begitu. Kalau suami soleh dapat isteri yang tak solehah, hara hidup dia. Jangan ingat semua lelaki boleh bentuk isteri. Jangan ingat. Hara hidup dia. Ni dapat suami yang alim ni, tapi isteri, ya Rabbi, mulut laser dengan apa. Memanglah bagus untuk si alim ini, dia sabar, tapi memberi tekanan kepada suami itu dosa. Siapa isteri yang memberi pressure pada suami, habis. Bimbang-bimbang amalan lenyap. Al-fulusul mampus dipanggil, habis. Duit yang mampus, ada duit tapi mampus dipanggil, habis. Menenangkan, menyenangkan. Kemar rumah tak wajib bagi isteri, betul, tak wajib. Tapi fitrah bagi seorang isteri wanita itu adalah pada rumah. Lalu apatah lagi disuruh oleh suaminya, maka wajiblah jadinya. Tak wajib kemar rumah. Habis tu, saya tak nak kemar rumah ustaz. Habis nak jadi apa? Saya nak jaga suami. Jagalah suami betul-betul.
belai tangan dia, pegang tangan, ambil tu kritik, buat macam ni kaki dia tengok, cek, pegang urut, masak, apa buat semua, pakaikan, buat masker, buat ni, head ni semua buat. Tak nak buat kerja rumah tapi kerjakan suami. Tu dia. Dah tak mampu nak ngadap suami 24 jam, mungkinlah ngadap rumah tu. Dengan harapan bila balik je suami lega. Tengok rumah bagus, tenang. Tengok pula isteri, menenangkan dan menyenangkan. Baju abang mana mah? Sini. Butang baju Melayu ke mana mah? Ni bang, butang baju Melayu. Nampak? Semua okey, dan kalau begitulah dia. Kalau begitulah tulang rusuk bengkok. Kan tadi dah cakap tulang rusuk bengkok tu kena buat apa? Nak mengaku saja saya tulang rusuk bengkok. Mana boleh. Memang kena didik, tapi kalau bengkok tak terdidik. Nampak? Kena faham didikan itu bagaimana. Isteri jangan lepas tangan, kena didik. Tapi ada jenis yang tak nak dididik. Macam pelajar lah. Semua guru itu nak mendidik, tapi ada pelajar yang tak terdidik. Dia panggil aba wastakbar, membangkang aba. Dia tak mau, dia enggan. Malah macam mana nak mendidik? Bila suami nak didik, abang pun tahu. Suami nak didik, abang pun tak amalkan. Suami nak tegur sikit, abang tu dulu. Suami kata, kamu ni jadilah isteri soleh. Abang kan nak didik tu. Bila kata suami nak didik, dia soalkan pendidikan suami pula. Macam mana tu? Tuan Bazid Aziz, kisah ini ada keraguan. Kisah Umar Al-Khattab ni ada keraguan. Ada asatizah tu, ulama tu dia kaji. Itu perkara yang tidak jelas sebenarnya. Nanti saya bawa kajian dia. Tapi secara logik saya nak bagi tahu. Bagus Tuan Bazid Aziz bagi tahu cerita ni. Khalifah Umar Al-Khattab itu, ni saya cerita logik dia. Dan satu kajian telah dinyatakan benda tu sebenarnya ada keraguan pada riwayat itu. Saya nak bagi tahu logiknya beletir itu bukan marah ya. Saya nak bagi tahu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu itu panglima perang tau. Dia beletir ni sekadar meluahkan kepenatan. Tapi sisi sekarang bukan beletir, marah laki. Abang balik senang je buat kerja. Apa pun tak ada, bukan nak tolong saya. Dia menyalahkan. Kalau isteri Khalifah Umar Khattab, dia bukan menyalahkan Saidina Umar Khattab. Dia sekadar bagi tahu, bang ni baju ni tak habis-habis basuh bang. Lepas basuh, lepas basuh. Tadi tu anak-anak tu buat sipah, tadi bawa kemas sipah balik. Oh lah banyaknya bang nak buat kerja rumah ni. Nampak? Jadi Umar Khattab diam je lah. Tapi sisi yang tak ada iman, dia akan mula beletir dan menyalahkan. Abang ni kan patutnya abang tolong saya tau. Patutnya sebagai suami yang soleh, dia pergi sembuh suami tu. Nampak tidak? Jadi sebab itu kena faham kedudukan itu. Jadi sekarang ni kena perlu ada kefahaman yang benar. Dia tak puas hati tu kerana dia rasa diri dia teraniaya dengan kerja-kerja rumah. Cuba kalau kerja rumah dibayar 1 juta sebulan. 1 juta sebulan, bukan kerja rumah, dengan rumah sekali dia berkilat habis. Nampak sangat materialistic oriented, kebendaan ataupun penghargaan. Kalau ia pun hargailah saya ni. Sedangkan Allah dah hargai dah orang perempuan. Yang ni masuklah syurga, di mana pintu mana nak masuk. Allah dah hargai dah orang perempuan dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak faham-faham lagi orang perempuan. Nak sangat penghargaan pada orang lelaki. Tak puas-puas. Nabi kata, kau taat dengan suami, kau buat semua suruhan aku yang Allah yang wajib, masuklah pintu mana yang nak masuk. Kalau dulu tak sempat nak puasa, masuk pintu puasa. Puasa sunat tak sempat ustaz. Kalau dulu tak sempat nak ngaji Al-Quran, masuk pintu Al-Quran. Kalau tak sempat nak qiyamul lail, masuk pintu qiyamul lail. Masuk pintu mana? Welcome. Tapi sebab mudah sangat, tu ambil mudah. Nak juga ambil yang jalan susah. Jalan susah, jalan dunia dia nak ambil juga.
Ini dia. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, cuba fikir sikit secara logiknya. Itu menyenangkan, menenangkan. Ciri-ciri ahli syurga. Samalah siapa-siapa pun, lelaki atau perempuan, antara ciri ahli syurga itu menenangkan dan menyenangkan. Nah, dia kalau dia ada sifat menenangkan dan menyenangkan, jadi maka kena fahamlah. Ya, Puan Fazilah, betul tu. Dia semalam saya ada duk baca soalan Puan Fazilah, katanya dah macam dah tak, kita dengan suami ni macam ya tak ya. Salah tu. Jangan buat ya tak ya dengan suami. Kalau benarlah kita ni mengharapkan penghargaan Allah, maka sudah pasti kita tip-top servis suami. Sebab apa? Sebab nak tunjuk ke Allah, ya Allah, ini suami datang daripada engkau. Jadi aku nak layan dia seperti mana engkau melayan aku untuk syurga nanti. Maka aku akan layan suami all out. Bukan tak ada lagi nak bagi kira dah. Dia bukan, jangan salah faham. Ada orang dia mengaji, dia salah faham macam ni. Bila kata Allah, Allah, dia dah tahu hati. Dah lah ustaz, yang penting Allah lah ustaz. Yang penting Allah lah. Yelah, yang penting Allah tu apa dia? Yelah Allah lah ustaz. Allah tahu dalam hati saya ni ada apa. Dia bukan macam tu. Dia kena buktikan. Kalau yang penting Allah, dia mula beramal balik dengan amal yang benar-benar buat tanpa ada lagi penghargaan makhluk. All out dia buat. Itu cerita dia. Dia nak tunjuk ke Allah. Selama ni dia show off dengan manusia. Kali ni buatlah amalan nak tunjuk dekat Allah. Sepatutnya kena macam tu. Tunjuk pada Allah. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Begitulah dia. Tadi kata kita bincang tentang yang alim tadi kan. Yang alim. Yang ni ilmu yang mana yang paling mulia itu adalah ilmu mengenal Allah. Tak payah bebel buang masa. Kalau orang yang banyak bebel, lama-lama jadi bebal. Siapa yang banyak bebel nanti jadi banyak bebal nanti. Jangan. Sebab bebelan ini hati-hati. Kadang-kadang bebelan itu bimbang rungutan. Bila rungutan pula banyak yang keduniaan. Bila terlampau banyak cerita banyak keduniaan, nanti akan jadi bebal. Hati-hati. Sebab tu jangan banyak bebel. Nanti kan jadi bebal. Ya, itu hadis Puan Nur Liza. Hadis tu. Sebab tu saya banyak tekankan tentang perempuan itu. Ada orang kata tak backup perempuan. Sebab backup lah cakap banyak pasal perempuan. Bukan nak belai-belai perasaan. Sebab di akhirat nanti tak diambil kira soal perasaan. Yang dikira soal ketaatan. Tak dikira, perasaan tak dikira. Dulu masa kamu jadi isteri dulu, malaikat tanya, macam mana perasaan kamu? Kamu selesa tak dengan suami kamu? Ini saya nak mengadu ni. Malaikat, dengar sini. Mana yang mengadu? Nak membawang dengan malaikat. Malaikat tak erau lah. Malaikat tanya, ni checklist tengok. Dulu kamu ni, bila kamu tak selesa dengan suami kamu, kamu buat apa? Bagaimana tahap ketaatan kamu? Malaikat tanya. Ni list, nanti kan screening dengan Allah. Allah pula tanya. Allah tanya, lagi lutut longgak habis, mulut pula tutup. Tak ada nak tanya soal perasaan. Bagaimana kamu? Dulu perasaan kamu bagaimana? Selalu tak dapat anniversary award, dapat bunga, dapat. Suami kamu tak buat lah, kesiannya kamu lah. Kesiannya lah kamu. Ya. Tak ada dah. Zaman waktu itu tak ada beria-ia, kesian, tak ada. Kamu taat tidak? Suami kamu perangai, kamu sabar tidak? Suami kamu bagus, kamu syukur tidak? Kalau sabar, lepas. Syukur, lepas. Nampak tidak? Jadi sedang penonton, sedang mata Allah SWT. Soal perasaan tidak diambil kira. Kalau di akhirat tak diambil kira soal perasaan, di dunia pun jangan ketengahkan perasaan. Pun ada grup sekarang ni, itulah macam-macam halnya. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Jangan. Tapi itulah, kalau orientasi kebendaan ya, sebab tu penting kena ada agama ni. Agama ni, kalau benarlah dia ada background agama, yang duk cakap ada kena background agama, pasti dia akan menentang soal perasaan. Dia tidak akan mengiyakan perasaan. Sebab agama adalah yang menundukkan perasaan. Kalau betul lah dia orang yang ada background agama dan ada pegangan agama. Sebab agama ni bukan memenangkan perasaan. Malah agama akan menundukkan perasaan. Bukan bunuh perasaan. Bunuh perasaan tak boleh. Tapi kita kena tundukkan perasaan. Nampak? Jadi tak boleh. Ni kadang ada pengetahuan agama, tapi bila mari kat isteri, patah terus.
tak lentuk, tak boleh buat apa. Habis, kena perap sekali dia. Habis. Tak kelu lidah tak terkata. Isteri ni ustaz, yelah saya banyak tahu, tapi tang isteri ni kita mula berdolak dalih. Tak salah begitu. Nah, dia. Agama dia, kalau betul dia ada betul-betul ada aliran agama dan pegangan agama, dua-dua, pasti dia tak akan ikutkan perasaan. Tu baru betul. Ini kalau ikut perasaan, ya Allah. Ni saya nak cerita sikit lah. Ada cerita tu kan. Yelah, ni nak cerita ni secara general dan saya tak fokus kat mana-mana pihak. Dan kita bimbang macam ni. Dalam mahir dalam agama ni, mahir-mahir orang tu dalam agama tetap ditanya tentang isteri dia. Hati-hati. Sebab ku anfusakum wa ahlikum nara. Surah Fatir ayat 5. Mahir macam mana pun dia, tetap yang ditanya itu adalah tentang ahli keluarganya. Allahu Akbar. Begitu juga orang perempuan. Mahir macam mana pun, hebat dia ilmu agama, tetap yang akan ditanya perihal suaminya. Ni kita mengaji bab kehidupan ni. Kadang-kadang kita nak tahu banyak benda, ustaz. Saya nak tahu banyak benda ni ustaz, supaya saya digelar alimah. Janganlah ambil gelaran. Kita nak belajar supaya kita boleh praktis dalam kehidupan. Nampak? Jadi bila macam tu, saya lihat kadang-kadang perbahasan mahir nampak, tapi bila mari bab isteri, lentuk sana, lentuk sini. Tang isteri kan tak, Allah, kita sedih. Ni saya lahirkan kesedihan. Kalau yang tak ada background agama tu tak apa, ni kadang yang ada tu, Allah, kita sedih. Di mana golongan qawam ni? Kalau lantang dalam bab orang silap tu, dalam saya perhati ada setengah tu lah, dalam bab orang ni dia banyak pelekeh tentang urusan agama. Orang yang tak ada ilmu ni, pam tembak, tak tahu nas, tak tahu ini. Tahulah dia ada ilmu, tapi Allah tunjuk ijab, Allah tunjuk. Sebab tu isteri ni dia boleh jadi cerminan suami, boleh jadi, tak semuanya ya. Tak semua perangai isteri cerminan suami, tak semua. Tapi benda yang paling basic, contoh pegangan, contoh pemakaian, itu akan mencerminkan agama bagi seorang suami. Hati-hati wahai suami, hati-hati. Pakaian benda ni yang basic je, dan pegangan, jenis yang hati masih lagi rasa tak boleh nak berenggang dengan suami, tu pegangan tak betul. Sebab sahabat-sahabat tu sebenarnya berenggang dengan isteri. Nak buat macam mana? Syuhada perang. Nampak tidak? Macam mana nak bicara ilmiah ustaz? Isteri yang sering mengajuk. Orang dulu si sangat taat dengan suami bendul. Orang dulu. Ni cerita arwah unyang saya ni. Arwah unyang saya, Haji Ahmad, Haji Yaakob. Ini jenis menurun ni. Haji Ahmad unyang lah 4, Haji Yaakob 2. Orang dulu dia bagi ketuk je, tak tahu dah isteri. Nampak? Dia taat. Ketaatan seorang isteri tu mengukur tahap seseorang suami tu. Taat ni pada konsep syariat, pemakaian dan juga keimanan, jenis tentang akidah. Jangan kita, tahulah saya cakap ni pun bersalah, sebab kadang kita bimbang mengaibkan setengah individu, tapi itulah dia hakikatnya. Macam manalah cerita pun, tinggi mana pun, sebab tu mana ada nak lelaki pastikan, yang mana ada background agama tu pastikan, cek balik. Jangan sampai habis padam agamanya kerana wanita. Habis, hilang taring dia, hilang. Hati-hati, belajar ambil inspirasi daripada kisah Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Itu Allah ajar tu. Allah ajar bagaimana Nabi Adam AS itu suka dengan Siti Hawa kan, sehingga kan benda yang dah terang-terang ditegah oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, boleh terlupa. Ini bukan Nabi Adam salah ya, tapi Allah nak ajarkan sesuatu mesej yang sangat besar. Hati-hati. Isteri tak takut pada suami, itulah dia Tuan Muhammad Airi
Dah faham? Ya, orang dulu bagi syarat dia. Dah lah, faham tu. Jeling pandang dia, selesai. Ya, hati-hati. Ni ilmu ni penting. Ilmu macam ni penting. Tu untuk menilai agama juga tu. Sebab tu ceritalah makrifat ke, apa ke, tarif ke, berabuklah tarif, tengok isteri. Kalau masih isteri takut diduakan, takut melupa lagi, melabah lagi, itu belum menundukkan nafsu. Belum. Itu tarif lah, tak nak macam mana. Ni cerita benar. Kalau masih tak berani, tak payah cerita. Ya, dosa isteri ditanggung oleh suami bagi suami yang tak tegah. Ni, tapi dosa suami tidak ditanggung oleh isteri. Atau hebat isteri ni, tak tahulah kalau dia kena neraka juga. Sebab apa? Dosa suami isteri tak tanggung. Jadi tak payah takut dosa suami sengit sana sengit sini, tak payah. Risaukan diri tu yang sengit. Sebab dosa dia sendiri tanggung. Tapi bagi suami, dia akan tanggung dosa isteri dia. Bagaimana dia tanggung? Di saat dia bersekongkol dengan dosa isteri dia. Contoh apa? Bang, ini berakidah. Bang, saya ni yang pertama dan yang terakhir. Kalau suami benarkan statement yang pertama dan terakhir itu, malah tolong hujahkan pula. Hati-hati. Sedangkan itu sifat salbiah ada dalam suratul Ikhlas, huwa awal huwa akhir, tidak boleh dipakai oleh seorang perempuan. Malah makhluk siapa pun tak boleh pakai. Tapi di saat itu kita mengiyakan kasih sayang itu pada isteri kita je, yang seorang tu je, habis goncang iman dia. Hati-hati. Tapi di saat itu dia tidak setuju dengan statement isteri dia. Abang tak setuju. Baru dia terputus. Tapi kalau dia setuju, habis. Dia mengiyakan, habis. Dia mengiyakan perasaan isteri. Perempuan macam tu lah, dah memang macam tu. Dah suka perhiasan, macam mana? Dah memang macam tu, macam mana? Nampak tidak? Nampak tidak? Habis suami macam tu. Dia menuruti kehendak wanita. Dengan hasrat, itulah wanita. Sedangkan Allah kata suruh wanita ikuti kehendak agama. Ni yang paling susah ni. Nak dididik oleh seorang suami, ilmu begini. Ilmu nak mengenal pasti isteri dia tu ada sifat hubul dunia tidak, cinta dunia. Nak mengenal pasti isteri dia tu ada hubul mal tidak, cinta harta. Nak pastikan isteri tu ada syahratut ta'am, suka makan tidak. Nak tengok isteri dia ni sum'ah tidak, ujub tidak, takabur tidak, riak tidak. Allahu Akbar. Ini bukan kerja kecil. Ni kerja besar. Ikut mama macam mana mama belilah, itulah ikutlah katanya. Suami kan malah fikir ikut awak lah, duit awak katanya. Ikut awak lah, awak punya. Main ikut-ikut nyanyi. Hati-hati ya. Wahai para suami, hati-hati dalam perkara begini. Jangan kerana seorang perempuan menyebabkan kita hilang segala-gala kenikmatan. Di mana? Di syurga nanti. Hati-hati. Sedangkan lelaki itu kerjanya besar tugasnya. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Baik. Bagus. Itulah tanda sayang suami, mak umi. Betul lah tu. Kalau betul takut suami sayangkan suami, dia ada isteri solehah. Selesai masalah. Selesai masalah. Alhamdulillah, syukur. Sian suami, dah lah kena cari nafkah, kena pastikan pula. Betul lah tu. Tapi dalam kesian-kesian, tak usah kesian. Puan Fazlah, kesian lagi kalau dia tidak membimbing, tak nak mampu membimbing ke jalan Allah. Jangan kesian dengan melakukan ketaatan. Kesianlah di saat tak mampu buat ketaatan. Jangan kesiankan di saat kita berempah pulas. Contoh macam suami-suami. Jangan kesian sangat tengok isteri itu, contoh, sian ustaz, dia mengemar rumah, kesian saya tak sanggup nak tengok dia kemar rumah. Kesian mana dapat pahala? Yang kesian dia duduk menyandar, tak buat apa, menyandar kesian, nasib isteri aku ni kena neraka gamak dia. Tu kesian. Tapi di saat dia berempah pulas untuk beramal, bersusah payah, maka kita bagi dia punya semangat. Bagus awak ni. Ni baru betul puji. Abang tak tertiru cara awak ni. Satu kain, satu pala, 10, bukan 10 hingga 700. Satu kain kamu lipat 10 darat ke 700. Tengok kain ni bergunung-gunung kamu lipat. Kamu gosok baju abang, kamu buat, Allah pahala banyak kamu ni.
Untunglah kamu ni. Jangan kata sedih tengok kamu lipat kain. Mari abang lipat, kamu duduk rehat. Dah suami kena lipat kain. Tak pasal-pasal suami lipat kain. Dan suami, isteri buat apa? Isteri me time dia panggil. Me time. Dah awak gila me time. Kesian awak ni. Me time tak apa-apa lah me time. Tak maaf cakap. Tinggallah suami tergidik-gidik kat rumah jaga anak pula pergi ni. Ya Rabbi, jangan ada kesedihan pada suami atau isteri yang sedang berjuang untuk pahala. Kesianlah di saat dia tiada pahala. Kesianlah di saat dia tidak mampu buat amal ketaatan. Itu baru betul kesian. Tapi di saat dia berumpah pulas untuk taat, di situ baru puji. Baru kepujian datang. Jangan sewenang-wenang puji. Yang tak apa terpuji dipuji. Yang dipatut puji tak puji. Itulah dia. Pahala berganda-ganda. Celik mata pahala dah. Celik mata pahala dah. Tutup mata, celik mata, pahala saja. Allahu Akbar. Ya. Jadi sedang penuntut sedia Muhammad SAW. Jadi kenapa mengungut benda yang ada pahala? Ihsaban. Imanan wahtisaban. Maka tak yakin dengan janji Allah lah tu. Tak yakin lah tu. Tak nampak dengan ganjaran Allah. Betul bukan betul juga no. Betul sungguh. Puan Yati, betul sungguh. Malah kata bang, abang jangan cuba-cuba nak sentuh barang-barang rumah ni bang, kerana saya tamak pahala. Macam gitu. Jangan buat. Biar saya buat semua. Di saat-saat buat pak mati, buat tengah berkhidmat, Allah mulianya mati macam tu dah. Nampak? Ibarat berjuang di jalan agama tu. Orang perempuan berjihad tu. Di saat melakukan kebaikan di rumah. Nampak tidak? Sebab tu menyenangkan dan menenangkan. Dia gitu. Baik, jadi sedang penuntut sedang imam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ini, kita menghayati akan bagaimana kehidupan berinspirasikan nama-nama Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Jadi kita nak hidup kita penuh dengan inspirasi, dengan janji-janji ilahi. Itulah inspirasi hidup kita. Jadi kita hilangkan kontroversi, tingkatkan prestasi agar kembali dengan hati yang penuh dengan keimanan yang menanti berjumpa dengan ilahi. InsyaAllah cukup setakat itu saja. Tamakkan pahala. Ya, pahala. Itu memang Allah suruh, Nabi suruh. Ya, buat untuk Allah, bukan kerana pahala, tapi ganjaran tu ada. Jadi tak salah kalau kita nak jadikan pahala itu sebagai kita punya penguat kita. It's okay. Sebab sahabat-sahabat semua macam tu. Dia bukan jalan yang salah. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya yang menonton ini Allah kurniakan nikmat dalam bulan Ramadan ni Allah berkahi, dan Allah temukan, Allah rezekikan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Malam ni macam biasa pukul 10. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab. Takbir, Allahu akbar.